Masalah Lelaki Wanita hari ini. Baik, sebelum kita nak panjangkan lagi soalan-soalan kepada tetamu-tetamu kita, ini saya nak raikan satu komen daripada penonton kita. Ini daripada Siti Nuraini, bukan Siti Hasfiza. Nasib baik bukan Siti Hasfiza. Saya She ingat She hantar komen ni tadi. Semangat. Saya dalam hubungan trust issue dah 8 tahun. Orang yang ada masalah paranoid ni sebab dalam hubungan yang dahulu telah banyak kali dikecewakan, diabai keluarga, kerap ditipu. Bila dah berumah tangga, dia mengharapkan pasangan dia betul-betul setia hanya dengan dia. Sebab orang yang paranoid ni, sekali dia dah sayang, dia akan sayang betul-betul. Sanggup buat apa sahaja untuk pasangan dia. Untuk handle orang yang kuat paranoid ni, jangan sesekali tipu dia. Lagi-lagi berkaitan kahwin lain atau hubungan pasangan lain, jangan sesekali silent phone. Jangan letak lock pada phone. Oh, lock pada phone. Kena share password tu lah, awak. Okey, kena yakinkan dia. Kita hanya ada dia. Hari-hari beri kata sayang pada dia. Sebab orang paranoid ni lebih kurang dia ada obses dengan pasangan dia. Penatnya. Sabar, tarik nafas dulu. Saya kawan saya. Okey, tapi kita bercakap dalam konteks kehidupan ni. Takdir kita berbeza-beza, cara pembesaran kita berbeza-beza. Jadi kadang-kadang cara kita menerima dugaan dan kehidupan ni juga berbeza-beza. Kita tak salahkan sesiapa pun sebab situasi dan cara kita ni semuanya berbeza-beza. Bila cakap tentang paranoid ni, macam kita komen daripada Siti ni, mungkin trauma, kejadian lama menjadikan dirinya takut untuk kehilangan lagi, takut untuk ditipu, takut untuk ditinggalkan. Jadi dia meletakkan sepenuh kepercayaan dan juga harapan pada hubungan rumah tangga. Jadi bagaimana kita nak lihat dalam konteks ini, dalam hubungan rumah tangga yang memang saya rasa banyak berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Dan kita baca tadi pun rasa dengar pun rasa penat kan. Dia punya kontrol tu banyak. Tapi kita tak salahkan orang yang kena, betul lah macam Fiza sebut. Malah dalam Islam sendiri pun mengajar kita, Rasulullah SAW mengajar kita jangan masuk lubang yang sama 2 kali. Maknanya kita kena belajar dari pengalaman lampau. Kalau pernah terjatuh sekali tu bukan salah kita, tu salah lubang lah. Kan? Jatuh 2 kali, confirm salah kita lah. Sebab kita dah tahu. Tak berhati-hati. Jadi orang yang paranoid ni, dia agaknya dia ambil konsep tersebut supaya tak terluka kali kedua. Cuma malangnya pula, dia tak mampu kawal. Jadi dia terlalu sampai nak kena tahu password, lock apa semua. Penat juga kan. Tapi kalau saya dengan isteri saya, kami share same password. So okey lah. Senang. Sweetnya. Bukan apa, senang kalau saya tertinggal ke apa ke, terlupa ke, ya tolong tengok saya punya mesej tu. Tapi secara tak langsung, itu melambangkan kejujuran lah kot. Betul, trust. Trust tu penting. Jadi kalau kita tengok paranoid ni, dia kombinasi orang resepi macam-macam. Ada trust kat situ, ada pengalaman lampau kat situ, ada pernah kena tipu. Jadi dia campur sekali kekurangan, salah satu kurang percaya jadi paranoid juga. Macam tadi kalau tiba-tiba suami tak pernah lock telefon, tiba-tiba hari tu lock, tak bagi tengok, dia trigger kenapa? Sabar awak. Okey. Dia jadi trigger so bahaya, benda tu boleh mengundang perasaan paranoid tu. Sikit-sikit okey, tak ada masalah. Tapi bila dah macam semua nak kena lapor, kena buat laporan, balik pukul berapa, pergi berapa, rimaslah kawan tu kan. Itu jadi masalah sebenarnya. Okey, dan pastinya kalau kita menyayangi pasangan kita tu, kita menerimalah bagaimanapun. Tapi ada tak cara, mungkin Mimi boleh kongsikan bagaimana untuk kita memahamkan ataupun cara untuk kita mendapatkan persefahaman. Nak kena cakap tak boleh lah macam awak ni asyik fikir bukan bukan je. Mungkin dia lagi akan orang kata menekan-nekan kita. Kan? Dekat-dekat ni awak. Teremosi kadang-kadang kan. Bukan apa, macam bagi Mimi sendiri kan, to be honest, Mimi pun pernah ada keadaan di mana kita paranoid. Kerana kita punya pengalaman kita yang lampau dan sebagainya, macam Fiza sebut tadi itulah. Tapi dan juga saya pernah berhadapan dengan orang yang paranoid. Jadi sebenarnya situasi ini memang, kalau yang paranoid ni kadang-kadang kita sendiri rasa penat sebab kita berada dalam dunia kita sendiri. Saya pasti ramai di luar sana pun rasa macam tu. Tapi tak perlu risau, kerana apa, dengan paranoid ni sebenarnya kita boleh ubati diri kita sendiri. Cara dia bukan apa, kita cuba kalau kita cakap pasal pasangan tadi tu kan. Pasangan seharusnya explain lah, macam bagi tahu betul-betul situasi. Kalau tahu anda dah ada pasangan yang paranoid tu, kongsi. Maksudnya macam pergi mana, ikut trust. Build trust. Sebab apa? Sebab dia pernah percaya dan dia dilukai. Jadi bila mana kita diberikan kepercayaan, jadi kalau senang cerita macam inilah. You percaya orang tu kan. Jadi you kena ceritalah apa yang sepatutnya
maksudnya cerita. Maksudnya daripada segi you nak pergi mana, kerja kat mana, balik pukul berapa, cerita je. Dengan siapa? Dengan Okey. siapa. Macam Saya kira bukan Mimi je yang cakap macam tu, Fatin. Siapa lagi cakap? Krisdayanti pun cakap. Betul. Kerana hati ini. Habiskan janji Okey. Cik Zaid, kalau kita bercakap dalam konteks kehidupan saya, kita kalau dengar tentang paranoid ni, kadang-kadang boleh dikaitkan dengan obsesi, macam dikatakan oleh Siti tadi. Dan ada orang yang kita boleh kaitkan dengan possessive dan sebagainya. Macam Cik Zaid dah kongsikan dari awal tadi. Sikit-sikit dia nampak manis. Betul. Lama-lama dia mungkin boleh mengganggu gugat hubungan ni. Jadi, bagaimana kita nak bantu penonton-penonton kita yang kadang-kadang kita sedar ataupun tidak, kita mempunyai sikap sebegini yang akhirnya sikap ini kalau kita tak kawal, dia boleh merosakkan lagi hubungan rumah tangga tu sebenarnya. Saya ingat bila si Fiza sebut macam tu, ada satu pepatah bahasa Inggeris. Dia kata, assumptions are the termites of relationships. Assumption tu anggapan. Anggapan tu boleh jadi anak-anai yang makan hubungan baik dari dalam. Agaknya paranoid ni anggapan lah. Sebab benda tu boleh tentu betul kan. Betul-betul. Jadi untuk hadapi masalah ni, situasi ni, dua-dua pihak kena mainkan peranan. Katalah kita sebagai suami, saya sebagai suami, katalah isteri saya paranoid. Pertama sekali jangan marah dia. Kita empathy dekat dia, kita kesian sebab macam Mimi sebut. Paranoid ni berat kan. Kita kesian dekat dia dan kita cuba bantu dia. Kenapa you paranoid? Is there anything, ada tak yang saya ni buat trigger? Buat tu dia kata, yelah you tak pernah cakap you pergi mana, you tak pernah ni. Ada maknanya saya pun ada juga peranan kat situ. Maknanya mungkin saya tak buat apa-apa tapi sebab Ada orang DM saya contoh. kan. Kita kerana kita bekerja kan, kita tak sempat nak update. Tapi bila kita faham pasangan kita macam tu, kita kesian dekat dia. Kita tenangkan diri dia supaya dia tidak menanggung beban paranoid tadi. Kita proaktif lah. Cakaplah lepas ni saya nak pergi sini, saya akan jumpa orang ni. Kerja je semua. Saya tak ada apa-apa nak buat benda lain pun kan. So dia akan tenang insya-Allah. Dan kepada yang paranoid tu pula, kena open communication banyaklah agaknya kan. Build the trust. The trust ni big word, perkataan yang besar. Sebab nak bina trust tu, kepercayaan tu berapa lama agaknya? Sangat lama, betul tak? Tapi nak musnahkan dia, alahai, satu saat aja tak sampai satu saat kan. Silap jawab sikit, silap apa tu hancur semua. Jadi berhati-hatilah, bagi saya pasangan dua-dua pihak memainkan peranan. Jangan cepat menuduh dan melata awak dia apalah bimbang lebih. Lagilah orang tu stres. Tapi sekarang kan boleh video call. Lagi satu boleh share location. Why not? Share location lah, tahu pergi mana. Video call tak boleh juga. Kalau pakai WhatsApp tu, kalau tak ada wifi ke, tak ada line ke, masalah juga. Kan tiba-tiba putus ni siapa ni ada apa kan live pula. Redor je lah seperti awak nak buat apa. Itu betul. Itu betul sebenarnya. Untuk orang yang paranoid pun kadang-kadang kan macam mana kita nak redakan diri kita, kita macam kosongkan minda macam lantaklah ikutlah. Berlapang dada. Berlapang dada. Nanti kalau dia nak balik, nanti dia bagi tahu. Itu cara saya. Nanti dia boleh call. Kalau dia sayang kita, dia akan call kita. Ini paling tepat untuk kita nak mengelakkan daripada pasangan kita. Kadang-kadang rimas, awak ni kat mana, awak dengan siapa, 5W1H dia semua dia tanya. Dan mungkin ini juga macam wartawan ini juga mungkin tak senang untuk pasangan. Kadang-kadang keluar tak ada apa pun, tapi bila pasangan lagi satu ni overthinking, jadi kadang-kadang dia tak selesa kan. Dan satu lagi bahaya dia bila buat macam tu, pasangan elok-elok aja sebelum tu tak ada apa-apa. Dia jadi rasa nak balas dendam. Boleh macam tu. Daripada kau cakap aku buat betul-betul betul. Dia kata kau tak percaya aku. Alang-alang menyerup kasam. So boleh backfire lah benda tu. Be careful lah, berhati-hati. Okey, dan Mimi mungkin ada kata-kata semangat untuk mereka di luar sana. It's okay kalau pergi nak jadi seorang yang paranoid ataupun ada orang kata sedikit sauk sangka, tapi janganlah berlebih-lebih. Kalau tanya saya kan, pendapat saya untuk mereka di luar sana yang mungkin orang kata apa, tak sedar yang diri anda tu ada paranoid. Okey, mungkin ada simptom-simptom yang kami bincangkan kat sini ada pada anda. Jadi jangan risau, jangan macam terlalu fikir alamak aku ada paranoid pula. Itu jadi masalah juga, kata alamak ada paranoid, duduk dunia self diagnose. Jangan bahaya, nanti sesak nafas. Okey, apa yang pastinya macam saya katakan tadilah, kita duduk dan diam, kita fikir. Okey, salah satunya kenapa suami kita kahwin dengan kita sebab dia sayang kita. Betul lah tu. Okay, itu pun kita dah macam orang tu sanggup kahwin dengan kita. Kalau misal kata awak belum berkahwin dan ada masalah-masalah yang dia buat kat belakang, awak dapat tahu awak lari dulu. Tapi bila awak dah berkahwin, kenapa lelaki ni dia takkan kahwin saya saja je. Dia kahwin sebab dia sayang. Jadi itu yang pertamalah orang perempuan perlu tahu. Kalau dah berkahwin ada paranoid, fikir lelaki
dia tak akan buat hal sebab dia sayang. Macam tu. Cik Zaid, rumusannya. Okey, boleh. Saya rasa paranoid ni satu benda yang membebankan. Jadi dua-dua pihak kena memainkan peranan lah. Dia tak boleh diubati seorangan. Tapi yang paling penting dalam mana-mana hubungan lah. Kepercayaan, keterbukaan, transparansi dan buktikan bahawa kita ni jujur, ikhlas. Macam Mimi sebut tadi, kalau dah sayang dekat pasangan tu, sebutlah selalu I love you ke apa ke. Gajalah peluk. Kunci dia. Bagilah hadiah. Love languages tu kan. Yang 5 bahasa cinta tu, bagi hadiah, bagi sentuhan, bagi ucapan, lagi apa. Perhatian. Semua tu bagilah supaya yakinkan pasangan kita there's nothing. Tak ada benda pun. Kita dua-dua ikhlas. Dan satu lagi paling penting saya rasa, tengok jangka masa panjang. #Til Jannah. Til Jannah terbaik. Kita nak dua-dua masuk Jannah. Dua-dua buat apa nak cari pasal tengah jalan ni. Don't do it lah. So insyaAllah dua-dua selamat. Amin. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata daripada Cik Zaid dan juga Mimi yang meredakan kita. Tak apa, kita kena teruskan berjalan kan untuk kita adakan keharmonian rumah tangga. Itu tadi rumusan daripada Cik Zaid dan juga